KPM. Didik TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Kak Nora, Your Sports Dietitian untuk program Diet dan Nutrisi. Kak Nora akan fokuskan tentang pemakanan atlet remaja. Jadi untuk hari ini, apa yang akan kita bincangkan adalah tentang pemakanan atlet sebelum dan semasa pertandingan. Untuk adik-adik, pemakanan sebelum dan semasa pertandingan sangat penting. Kenapa penting? Kita kena tahu tujuan kita nak compete ataupun nak training. Okey, jadi tujuan yang pertama, kita nak pastikan kita sentiasa ada tenaga yang mencukupi sepanjang training ataupun competition. Seterusnya, kita nak pastikan kita dapat preserve kita punya muscle mass. Walaupun kita training dan compete, kita nak pastikan kita punya muscle mass masih lagi dalam keadaan yang terbaik. Seterusnya, kita boleh membantu untuk mengurangkan risiko-risiko injury dan pada masa yang sama dapat membantu untuk proses recovery. Jadi, pemakanan sebelum dan semasa pertandingan adalah sangat penting, perlu diamalkan oleh mana-mana atlet sebab atlet selalu buat kesilapan dalam pemilihan pemakanan sebelum ataupun semasa pertandingan. Jadi apa main goal sebenarnya bila kita cakap tentang pemakanan yang sesuai untuk sebelum dan semasa ini? Okey, main goal kita adalah untuk mengelakkan kita rasa cepat letih. Apabila kita melakukan training ataupun compete, kita memerlukan tenaga yang mencukupi dan makanan adalah sumber tenaga. Jadi adik-adik perlu makan untuk mendapatkan sumber tenaga. Pemakanan yang tidak mencukupi akan menyebabkan berlakunya keletihan ataupun fatigue yang lebih cepat. Halfway training dah rasa penat untuk meneruskan training tersebut. Seterusnya, nak elakkan berlakunya ketidakselesaan perut. Makanan sangat penting, yang mana kalau kita tersalah makan mungkin akan menyebabkan kita rasa tak selesa apabila kita melakukan aktiviti semasa latihan ataupun semasa compete. Yang paling tak okey masa compete lah kan, sebab tengah-tengah compete suddenly 1 hour kita akan rasa ketidakselesaan. Kesemua ini sangat penting supaya adik-adik boleh faham bagaimana untuk makan yang betul sebelum dan semasa. Bila kita sebut makan, nanti akan ada banyak persoalan daripada adik-adik yang biasa Kak Nora dapat. Yang pertama, bila kita nak makan. Okey, bila kita nak makan ni sangat common. Kita cakap tentang sama ada kita perlu makan lebih awal, lebih lambat, semalam atau beberapa jam sebelum. Bila kita nak makan, okey. Yang kedua, apa yang kita nak makan? Okey, kumpulan makanan yang macam mana sepatutnya kita makan untuk kita ada tenaga semasa latihan ataupun competition. Yang seterusnya, kuantiti makanan yang kita nak ambil tu. Adakah kita boleh makan seperti biasa kita makan setiap hari, ataupun kita makan sedikit kurang, ataupun kita makan lebih daripada kebiasaan untuk pastikan kita ada tenaga. Yang seterusnya, soalan yang favourite juga, apa makanan yang kita perlu elakkan? Makanan-makanan yang perlu dielakkan untuk kita makan sebelum ataupun semasa. Kenapa nak dielakkan makanan-makanan tertentu ini? Nanti Kak Nora akan terangkan dalam next one. Dan yang seterusnya, yang kelima, komponen kelima dan paling penting adalah tentang hidrasi. Hidrasi ni kita memang tak boleh lari, sama ada sebelum, semasa, selepas ataupun setiap hari. Jadi ada 5 tanda tanya yang adik-adik akan tanya dan perlu lebih faham supaya adik-adik sentiasa dapat compete dengan cemerlang, dapat kekalkan prestasi pada masa yang sama, bersedia untuk training dan juga competition. Jadi untuk menjawab kesemua persoalan tersebut, jangan lupa untuk bertemu kembali dengan Kak Nora selepas ini dalam Diet dan Nutrisi.
KPM. Didik TV KPM. Jadi hari ini Kak Don nak sambung bercerita tentang pemakanan atlet remaja sebelum dan semasa pertandingan. Bagi menjawab semua persoalan yang kita dah ajukan tadi, kita move on kepada yang pertama iaitu bila kita nak makan. Adik-adik perlu jelas bila kita nak makan. Okey, yang pertama bila, when nak makan. Penting untuk adik faham bila kita nak makan adalah jarak masa sebelum pertandingan ataupun sebelum latihan. Okey, jarak masa sangat penting iaitu nutrient timing. Yang mana kita tekankan 1 hingga 4 jam sebelum competition. Kenapa ada tempoh masa yang macam ni? Supaya kita dapat memberi ruang untuk proses penghadaman. Apabila kita makan terlalu singkat ataupun terlalu dekat dengan latihan atau kita punya competition, kita mungkin akan mengalami masalah penghadaman. Jadi kita perlukan enough time ataupun masa yang mencukupi untuk perut kita menghadamkan makanan yang kita makan. Dan kita kena faham apabila kita training ataupun kita compete, kita memerlukan masa kita untuk bergerak. Jadi kita perlu enough liver glycogen, kita perlu ada cukup masa glycogen. Apabila kita makan terlalu dekat dengan competition ataupun latihan, kita akan mempengaruhi kita punya performance. Kenapa? Badan kita perlu melakukan dua perkara pada satu-satu masa, iaitu sama ada untuk proses penghadaman, digestion itu tadi disebabkan oleh jumlah makanan yang kita ambil sebelum itu, dan juga pada masa yang sama dia perlu memberi tenaga yang mencukupi untuk masa kita berfungsi. Jadi ada dua kerja yang terpaksa badan kita buat apabila kita makan terlalu singkat. Jadi sebaiknya kita amalkan untuk makan 1 hingga 4 jam sebelum kita punya latihan ataupun sebelum kita punya competition. Waktu ini sangat sesuai supaya kita dapat prepare cukup tenaga sepanjang pertandingan ataupun sepanjang kita punya latihan, dan kita dapat keep dia punya momentum daripada awal sehingga akhir. Jadi pastikan adik-adik makan 1 hingga 4 jam sebelum latihan ataupun pertandingan. Yang kedua, kita dah tahu bila kita patut makan dan apa ataupun what kita patut makan. Bila kita mention what ataupun apa yang kita patut makan, kita perlu faham sebenarnya kumpulan makanan yang dibenarkan ataupun kita perlu ambil pada tempoh ini. Okey, kita akan fokus kepada karbohidrat, protein, fiber dan juga fat. Okey, apa yang kita perlu makan dalam tempoh 1 hingga 4 jam ni, kita kena pastikan makanan yang kita ambil tersebut adalah tinggi dalam karbohidrat, moderate protein iaitu lean protein, protein yang sebaiknya rendah dengan lemak, rendah fiber dan juga rendah dengan jumlah lemak. Jadi hidangan yang kita ambil perlu ada 4 komponen tersebut dan kuantitinya perlu diselaraskan. Kenapa kita tak nak extra fiber, kita tak nak extra lemak? Sebab kedua-dua bahan ini akan menyebabkan digestion kita berlaku lebih panjang. Yang mana apabila kita makan berlebihan lemak dan fiber, nanti akan menyebabkan kita mengalami masalah penghadaman. Dan lupa kalau nak mention tadi, kalau kita makan terlalu singkat, sebenarnya ada risiko tengah-tengah kita bertanding ataupun training tu akan menyebabkan kita muntah sebab badan kita masih ada makanan yang belum terhadam. Okay, kalau kita cakap tentang kumpulan makanan, yes, karbohidrat, protein dengan lemak. Kenapa karbohidrat itu tinggi? Sebab itu adalah sumber tenaga yang paling utama. Protein bukan sumber tenaga pada waktu ini, tetapi karbohidrat. Jadi kita tekankan untuk ambil karbohidrat tinggi, protein yang moderate ataupun sederhana, rendah lemak dan rendah fiber. Itu makanan yang terbaik untuk kita ambil 1 hingga 4 jam. Dan pada masa ini juga kita akan tekankan untuk pengambilan karbohidrat kompleks. Kenapa karbohidrat kompleks? Sebab bila kita ambil karbohidrat kompleks, penyerapan gula di dalam darah akan lebih lambat. Jadi by the time kita nak training ataupun compete,
kita masih ada sumber tenaga untuk kita dapat sepanjang kita punya latihan yang panjang ataupun competition yang panjang. Kalau kita ambil simple karbo ataupun simple karbohidrat, kita bimbang nanti by the time kita nak training tu, jumlah karbohidrat dah terlalu rendah dalam kita punya darah. Maksudnya blood glucose kita akan rendah. Penting untuk kita ambil enough kompleks karbo pada kita punya waktu makan yang 1 hingga 4 jam tu. Dan juga tentang glycemic index. Glycemic index kita tekankan untuk ambil makanan yang indeks glycemic dia rendah. Kenapa rendah? Sebab dengan glycemic index yang rendah ini akan membantu untuk penyerapan gula berlaku lebih perlahan. Okey, apa makanan yang indeks glycemicnya rendah? Dia adalah makanan yang mempunyai figure di bawah 55 indeks glycemic. Okey, yang seterusnya, faktor yang ketiga adalah kuantiti. Yes. Kita dah cakap tentang masa, apa yang boleh kita makan dan kuantiti yang banyak mana. Okey, kalau kuantiti ni dia berbeza apabila tempoh itu sendiri. 1 hingga 4 jam tu panjang. Jadi kalau 4 jam makanannya mungkin berbeza dengan lagi 2 jam dan juga mungkin berbeza dengan lagi 1 jam. Kalau 4 jam sebelum latihan ataupun sebelum pertandingan, kita akan sarankan untuk ambil complete meal yang mana jumlah karbohidrat ni tadi lebih kurang 1 hingga 4 gram per kg per body weight. Yang mana kalau 4 jam kita akan tekankan 3 hingga 4 gram. Maksudnya jumlah makanan yang lebih banyak. 4 jam maksudnya kita ada extra time untuk berlakunya proses penghadaman. Jadi katalah kalau kita makan pada waktu 4 jam sebelum, so kita ada banyak masa untuk proses penghadaman. Jadi kita boleh ambil makanan yang lebih besar dan kalorinya lebih kurang, mungkin 600 hingga 700 kalori. Tetapi itu bergantung juga kepada berat adik-adik. Jadi berat yang berbeza, jadi jumlahnya mungkin agak berbeza. Lagi lambat, lagi jauh dengan tempoh masa untuk kita punya latihan ataupun competition, kita boleh ambil lagi banyak kalori, lagi besar kuantiti makanan tersebut. Okey. Yang seterusnya, kalau kata kita ada 2 jam sebelum sahaja, 2 jam sebelum latihan ataupun 2 jam sebelum pertandingan, kita tak boleh makan sama macam yang kita makan 4 jam sebelum. Kuantiti karbohidrat kat situ akan berbeza. Dia akan jadi cuma lebih kurang 1 hingga 2 gram per kg per body weight. Maksudnya kalau tadi kita ambil main meals lebih kurang 600 hingga 700 kalori, kalau lah kata kita cuma ada masa makan lagi 2 jam sebelum, kita kena go for snack lebih kurang 200 hingga 300 kalori sahaja pada waktu tersebut. Okey, kalau lah kata kita cuma ada 1 jam sebelum, jadi kuantitinya mungkin lagi rendah lah sebenarnya. Okey, jadi kalau itu kita dah nampak beza dekat situ. Sebenarnya kuantiti adalah memainkan peranan juga untuk kita makan sebelum training supaya kita boleh dapat fulfill kita punya requirement untuk latihan ataupun pertandingan. Kita akan move on kepada yang keempat, makanan yang patut dielakkan. Okey, so maksudnya ada pantang larang tu dekat sini. Sebenarnya makanan-makanan yang patut dielakkan, ya, kalau nak kata pantang larang tu tidak, tetapi kita kena tahu impak makanan kepada kita punya penghadaman dan juga kepada badan kita. Setiap orang ada kesan yang berbeza dari segi pengambilan makanan. Maknanya kalau kita makan makanan A, kesan terhadap orang A dan orang B akan berbeza. Jadi untuk lebih selamat sebenarnya, sebelum latihan kita sebenarnya tak boleh try ataupun elakkan nak try new food. Kita tak akan bagi atlet kita untuk try new food sebelum competition. Kenapa? Sebab kita tak tahu reaction kepada new food itu nanti. New food mungkin akan menyebabkan atlet mungkin allergic, rasa tak selesa perut, kacau penghadaman, akan menyebabkan rasa loya, rasa nak muntah ataupun boleh menyebabkan kram dekat bahagian perut. Jadi itu antara risiko-risiko sekiranya atlet tu try new food betul-betul sebelum dia punya competition. Kalau lah kata nak try new food, contohnya dia tak biasa makan spaghetti, dia biasa makan nasi untuk main meals, tapi hari tu dia nak compete lagi lebih kurang lagi 4 jam, tapi masa yang sebelum 4 jam tu dia tak pernah try spaghetti. Walaupun dia sumber karbohidrat yang baik juga, tapi sebabkan dia tak familiar dengan that food, dia akan makan spaghetti, tetapi mungkin akan menyebabkan dia rasa tak selesa sejam atau 2 jam sebelum, sebab badan dia mungkin tak biasa dengan kehadiran spaghetti. Jadi kita tak nak nanti bila dia nak training ataupun nak compete, dia dah prepare dengan baik sebelum ini, tetapi apabila dia nak training ataupun compete kat situ, disebabkan oleh unfamiliar dengan makanan tersebut, menyebabkan dia rasa tak boleh nak compete. Jadi rugilah untuk dia bertanding pada hari tersebut. Jadi jangan try new food terlalu dekat dengan training yang penting
ataupun terlalu dekat dengan pertandingan ataupun hari pertandingan itu sendiri. Tak sesuai untuk kita amalkan new food. Kalau boleh kita makan makanan-makanan yang biasa kita makan dan kita dah tahu apa reaksi makanan tersebut kepada tubuh badan kita. Okey, jangan introduce new food betul-betul semasa pertandingan. Yang kelima, hidrasi ataupun hydrating lah. Okey, kita dah ada semua faktor-faktor ni yang patut adik-adik amalkan sebelum kita nak training ataupun compete. Kekalkan hidrasi yang baik. Setiap hari dalam tempoh 24 jam sebelum tu pun adik-adik dah perlu kena kekalkan minum pengambilan air yang mencukupi, pastikan hidrasi yang betul, tengok cek urine balik, tengok monitor berat balik. Jadi pastikan dalam keadaan yang baik. Sehari sebelum memang minum lebih kurang 2 liter air untuk pastikan full hydration. Pada hari yang nak compete, sebelum nak training ke ataupun sebelum nak compete tu nanti, dalam 4 jam sebelum tu mungkin boleh ambil 2 hingga 3 gelas air. Bukan 2 jam sebelum boleh ambil 1 gelas air yang ada lebih kurang 250 ml. Lagi 30 minit sebelum, lagi 1 gelas air. 20 minit sebelum, another 1 gelas air. Sehinggalah 10 minit sebelum pun kita akan ambil 1 gelas air. Jadi 5-5 ni penting untuk adik-adik. Pastikan adik-adik boleh ikut supaya semasa training ataupun semasa latihan adik-adik ada cukup tenaga, mengalami perut yang sangat selesa dan boleh compete dengan yang terbaik. Ini adalah 5 faktor tadi. Saya ulang balik, kita perlu tahu bila kita patut makan, apa kita patut makan dari segi food group itu sendiri, kuantiti makanan yang perlu kita ambil banyak atau sedikit, dan makanan yang bagaimana. Seterusnya tentang jangan amalkan ataupun ambil makanan yang tak biasa kita makan, dan yang terakhir tentang hydrating. Jadi sebelum pertandingan amalkan semua ini supaya adik-adik boleh kekal bertenaga sebelum latihan, semasa latihan dan juga semasa pertandingan. Memberikan prestasi yang sangat baik setelah memberikan semua keperluan tenaga mengikut sports nutrition plan yang adik-adik dah amalkan. Dan penting untuk ini supaya sentiasa kita amalkan pada setiap hari, pada waktu training juga dan pada competition, supaya adik-adik get used dengan cara pemakanan yang sebegini. Bukannya besok nak training ataupun besok nak compete baru adik-adik cuba amalkan apa yang disarankan dalam sports nutrition guidelines. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, bertemu kembali dalam diet dan nutrisi. Kalau tadi kita dah bercakap tentang pemakanan atlet sebelum pertandingan, nanti kita akan move on pula untuk bercakap tentang pemakanan semasa pertandingan ataupun semasa latihan. Okey, kalau untuk pemakanan semasa latihan atau pertandingan, perlu atau tidak sebenarnya untuk atlet-atlet makan semasa pertandingan ataupun semasa training? Perlu atau tidak? Itulah persoalan yang kita akan bincangkan sikit dekat sini. Sebenarnya kalau kita sebut tentang makan semasa pertandingan, dia bergantung kepada intensiti latihan tersebut dan tempoh masa. Kalau latihan tersebut sekadar 60 minit ke bawah, kita tidak perlukan makanan apa-apa dan yang kita perlukan adalah hanyalah air semata-mata. Jadi dia terbahagi sebenarnya sama ada bawah 60 minit ataupun lebih daripada 2 jam. Jadi lagi panjang duration, lagi panjang tempoh training ataupun pertandingan yang kita sertai, ini akan membezakan sama ada kita perlu mengambil makanan untuk kekal bertenaga ataupun tidak. Kalau yang first, kita hanya perlukan air. Okey. Kalau lebih 60 minit ataupun 60 ke 90 ataupun 2 jam, kita mungkin perlukan karbohidrat. Tapi karbohidrat dekat sini dalam bentuk yang bagaimana? Biasanya kita akan ambil sports drink, okey? Yang mana dia adalah
pembekalan tenaga yang sangat pantas, sangat laju, sangat cepat dan ada sekali dengan electrolytes. Tetapi sekiranya intensiti competition itu ataupun latihan itu tinggi dan mengambil masa 2 hingga 2 jam dan ke atas, mungkin kita perlu ada injection karbohidrat selain daripada sports drink itu sendiri. So kita boleh ambil gel ataupun kita boleh ambil bar sebenarnya. Cuma kita kena selalu ingat apabila kita ambil gel ataupun bar, kita kena perlu add on dengan tambah air sebab yang ini akan menyebabkan pengambilan karbohidrat tu sedikit pekat lah ataupun banyak dia punya kuantitinya. Kita bimbang nanti akan mengalami masalah penghadaman pula ataupun ketidakselesaan. Untuk game-game lain juga ataupun competition lain juga, selain daripada karbohidrat, kita kena alert kepada electrolytes. Electrolytes seperti sodium ataupun natrium yang kita perlukan untuk kita ganti semula semasa kita punya competition ataupun semasa kita training yang panjang. Okey, dan kadang-kadang ada sesetengah sukan kita suggest untuk ambil salty biscuit pun. Kenapa? Kita bimbang disebabkan oleh duration dia panjang, dia kehilangan air yang banyak. Pada masa yang sama dia kena gantikan air bersama-sama dengan electrolyte tersebut. Jadi penting atau tidak makan semasa pertandingan ataupun semasa latihan bergantung kepada tempoh masa dan juga intensiti dan jenis makanan yang sesuai. Kalau terlalu singkat, kita mungkin tak perlukan extra energy ataupun karbohidrat, tetapi kalau melebihi masa yang sepatutnya, kita mungkin perlukan karbohidrat, electrolytes iaitu sodium dan juga potasium untuk kita kekal aktif dan juga bagi peluang untuk masa kita berfungsi dengan lebih baik. Kita akan pergi contoh sebelum pertandingan dan semasa pertandingan. Sebelum pertandingan kita nak tengok katalah 50 kilogram atlet, katalah dia nak makan sebelum pertandingan. Ini adalah contoh untuk adik jadikan panduan. Dia perlukan lebih kurang berapa tadi? Kita kata lebih kurang 2 gram per kg kalau kita nak makan 2 jam sebelum. Okey. Jadi kalau kata atlet ni, dia mungkin perlukan 1 hingga 2 gram disebabkan oleh dia cuma ada lebih kurang 1 hingga 2 jam sebelum competition. Jadi dia perlukan lebih kurang 50 hingga 100 gram karbo supply. Jadi apa yang adik-adik boleh makan lebih kurang 2 jam sebelum itu sebenarnya untuk fulfillkan tenaga, nak pastikan ada liver glycogen yang mencukupi. Kita boleh makan lebih kurang 2 keping roti bersama dengan sedikit mungkin tuna. Kemudian boleh tambahkan dengan jus ataupun buah-buahan. Jadi kalau adik-adik makan dengan makanan yang contohnya yang macam Kak Nora mention tadi, insyaAllah dalam tempoh 2 jam dia akan berlaku penghadaman. Seterusnya akan membantu adik-adik untuk kekal bertenaga sepanjang latihan dan juga semasa pertandingan. Itu contoh dan Kak Nora harap adik-adik dapat jadikan semua yang adik-adik pelajari hari ini daripada awal sampai akhir. Belajar untuk masukkan sports nutrition element ataupun sports nutrition plan ni ke dalam aktiviti harian, terutama semasa latihan dan boleh kita adapt kepada pertandingan adik-adik untuk kekal bertenaga dan untuk memberikan prestasi yang terbaik setelah adik-adik penat training pada setiap hari. Jadi jumpa lagi untuk episod-episod yang seterusnya. Bye.